Baik, kita buka majlis dengan baca Alkitab ila ratin Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tuan Bilal yang kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Boleh tolong dongak ke sikit? Dongak ke sikit? Dongak ke sikit? Dongak sikit. Dah. Baik. Harga 65. Tulis itu 69. Tulis itu 69, saya bagi 65. Siapa yang nak lah. Soal jawab semasa. Soal jawab semasa. Baik. Siapa yang nak tu ada nanti dalam kereta. Dalam kereta ada. Ada berapa lah. Baik. Hadis riwayat daripada Imam Muslim yang terima daripada Abu Zar Al-Ghafiri lah. Hadis ini hadis yang mana Allah Ta'ala antaranya ialah Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa setiap hamba-Ku itu dalam keadaan sesat kecuali Aku beri hidayah, dan setiap hamba-Ku itu keadaan lapar kecuali Aku yang beri makan, kata Allah. Dan setiap hamba-Ku itu dalam keadaan sama ada alasan ataupun tak ada alasan. So Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman, sehingga Allah Ta'ala sendiri menurut yang ditegaskan hadis tersebut telah mengharamkan atas dirinya sendiri. So mana Allah Ta'ala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka dia mengharamkan kezaliman atas hamba. Hamba sesama hamba. Dia dilarang kita menzalimi di antara satu sama lain. Okay? Cuma mana zalim ni luaslah, mana zalim ni luas. Asal mana zalim ni ialah contohnya menipu orang, menindas orang, okay? Menghina orang, itu zalim ke tu? Okay? Cuma ada juga ulama menyatakan, ulama tafsir sebut zalim itu ialah antaranya ialah bentuk dua bentuk syirik kepada Allah. Dua bentuk. Jadi ini satu persoalan lah. Di sini mungkin ada orang bertanya, mengapa Allah haramkan kezaliman atas dirinya? Padahal sebab itu tidak ada baginya Allah atau mustahil baginya Allah. Jadi pengharamannya itu berarti mengharamkan perkara yang makna, benda yang tak ada. Bagaimanakah boleh jadi demikian? Nampak tak? Ini persoalan lah. Jadi kalau Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas diri, seolah macam sifat zalim itu ada pada Allah. Sebenarnya tak ada. Sebenarnya memang tak ada pun sifat zalim bagi Allah. Apa solusinya kan? Apa jawapannya? Kenapa Allah Ta'ala mengharamkannya atas dirinya lebih dahulu? Kenapa? Tetapi diharamkannya atas dirinya terlebih dahulu, mengingat kepada akibatnya yang amat buruk hasil daripada zalim tadilah. Marah. Jadi kenapa Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya Allah? Kerana nak sebut ini tentang risiko kita mengharamkan atas orang lain. Sebelum kita tegur orang lain, kita tegur diri kita sendiri. Itulah dia punya kata pengajaran apa di situ. Baik. Tetapi diharapkannya atas dirinya lebih dahulu, mengingat akibatnya amat buruk, bencananya tidak pernah lenyap, dan keadaannya walaupun berlainan dari semasa ke semasa, tetapi hakikat. Baik. Seterusnya dengan
memberi satu contoh pengajaran kepada mereka, iaitu setiap orang yang hendak menyuruh dan melarang sesuatu hendaklah dimulai dengan dirinya sendiri. Kalau tidak, tidaklah ia ada nilai dan ertinya sama sekali. Nampak? Nampak kan? So kalau nak tegur orang, hendaklah kita berbagi diri kita sendiri. Kalau kita nak mengharapkan sesuatu tu, hendaklah kita haramkan diri kita. Bahawa segala perbuatan hidup seorang manusia, rohani dan jasmaninya, jiwa dan badan tidak dapat dipisahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dapat dipisahkan daripada Allah Ta'ala. Segala persoalan hidup seorang manusia, sama ada segi rohaninya, jasmaninya, spiritual dia kan, lahiriatnya kan, jiwa, raga, badan, semuanya tidak dapat dipisahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidaklah dapat dipandang sebagai persoalan sendiri yang diurus dan dikendalikannya sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalik. Makhluk dengan Khalik. So maknanya hidup kita dalam dunia ni mesti ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Kita dijadikan dalam dunia ni bukan sia-sia sahaja. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Ta'ala, ya Tuhanku, tiadalah kau jadikan semua ini sebagai sia-sia ataupun main-main. Tak ada Allah Ta'ala cerita kita sia-sia je, kesaja you buat, tak ada kan. Mesti ada tugas dan juga tanggungjawab yang mesti kita laksanakan. Jadi maknanya hubungan kita Allah Ta'ala tak pernah putus, ada saja. Kenapa? Kerana makan minum kita sentiasa diurus Allah Ta'ala. Walaupun zahiriat yang kita nampak, kita yang mencari makan dan minum, betul tak? Kita bekerja siang malam. Okey. Tetapi kalau Allah Ta'ala nak hapuskan segala nikmat dan dunia ni, Allah Ta'ala boleh hapuskan. Allah Ta'ala boleh binasakan semua. Contohnya ternakan-ternakan, tanaman-tanaman, semua Allah Ta'ala nak hapuskan. Kalau boleh Allah Ta'ala hapuskan. Tapi disebabkan sayang Allah Ta'ala pada makhluk, kan? Jadi segala tanaman-tanaman tu yang ditanam oleh manusia menjadi. Ya, segala ternakan yang dipelihara oleh manusia menjadi ternakan itu. Tujuannya untuk apa? Nak bagi rezeki makanan kepada manusia. Okay. Kalau Allah Ta'ala nak potong nikmat tadi, boleh. Nak hapuskan nikmat tu boleh. Akhirnya kita, kalau dipotong nikmat tadi, kita pun matilah. Air contohnya salah satu nikmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengeringkan air, macam mana? Semua air dunia dikeringkan Allah Ta'ala. Mati lagi kita. Air saja, belum udara lagi. Belum tu, belum ni dan sebagainya. So nak tunjukkan kasih sayang Allah Ta'ala pada kita, dan sentiasa ada hubungan Allah Ta'ala itu terhadap makhluk dia. So oleh itu banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Baik. Tetapi mempunyai hubungan ni Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah sebagai hubungan antara makhluk dengan Khalik. Khalik mana pencipta, itu Allah. Antara yang ciptakan dengan yang mencipta, sama ada dalam bidang agama maupun dalam bidang lainnya. Sebab itu sebagai seorang yang bersifat demikian, maka sudah semestinya diarahkan supaya dia sentiasa memelihara hubungan itu dan memohon dan berterusan dan nikmat pada kita, dan kita banyaklah bersyukur kepada Allah. Dengan ini pula terbuktilah bahawa kelemahan dan kekurangan tenaganya yang memerlukan perlindungan dan kekuatan daripada Allah Ta'ala yang Maha Kuat. So maknanya apa sahaja yang melanda diri kita, kekurangan, kelemahan, kemiskinan, kesakitan, tak? Hakikatnya siapa yang dapat menghilangkan? Allah, kan? Segala kemudaratan yang dia bagi pada kita, semua kemudaratan itu pada Allah. Siapa yang boleh menghilangkan kemudaratan itu? Allah Ta'ala juga. Segala kesakitan yang dibagi pada makhluk, silah berusaha untuk menghilangkan dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Baik, yang ketiga, akhirnya tersebut menunjukkan bahawa segala amal akan diperhitungkan secara saksama dan diberi balasan daripada Allah.
Kalau balasan di akhirat, maka itulah sudah wajar dan terang. Tetapi ada kemungkinan pula tuan-tuan, balasan tersebut dilakukan di dunia juga. Ada juga di dunia lagi Allah Ta'ala balaslah. Contoh dalam untuk dia mengucap setelah dipanggil ibu dia, Nabi panggil ibu dia, dan Nabi nak bakat anak dia sebabkan ibunya tak nak maafkan dia, kan? Maka akhirnya ibu dia memaafkan kesalahan anak tadi. Lepas tu barulah dia dapat mengucap syahadat. Nampak tuan? Sebenarnya kat dunia lagi Allah Ta'ala dah balas dah. Kita juga dengan keterangan, masing-masing kadang-kadang nakkan hidup yang tenang. Ya, jom. Balasan orang yang degil lah, yang tak taat kepada Allah Ta'ala, keras kepala, keras hati, kan? Sukalah menerima nasihat daripada orang lain, kan? Orang suruh solat dia tak nak solat, orang suruh semayang tak nak semayang, orang suruh zakat tak nak zakat, orang suruh pergi menunaikan haji sedangkan dia ada duit, harta banyak, tapi dia tak nak pergi. Betul tak? Anhu aidan an Abi Zarin radhiyallahu ta'ala aidan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bi ujuri yusalluna wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sarakatan wa kulli takbiratin sarakatan wa kulli tahmidatin sarakatan wa kulli tahlilatin sarakah wal amri bil ma'ruf wa nahyun wal amri bil ma'ruf sarakah wa nahyi 'anil munkar sarakah. Di sini faham kan? Baik. Jadi apa kata Abu Zar Ghafiri? Anna unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beberapa orang manusia ataupun beberapa orang kumpulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah mereka itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ada beberapa orang lelaki dia datang jumpa Nabi dan mereka tanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka kata? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bi ujuri yusalluna kama nusallin wa yasamu wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim. Okey, maksudnya apa? Orang-orang wa yasumu kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna fi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada mereka. Okey, so maknanya ada 3 benda disebut oleh mereka. Pertama, kan, mereka sembahyang, orang kaya pun sembahyang. Mereka disedekah. Setiap tasbih yang mengucapkan tu subhanallah subhanallah subhanallah, itu juga merupakan sedekah. Maksudnya kalau kita baca dapat pahala. Tu asal sedekah tu. Dan kita juga boleh sedekahkan kepada orang lain setiap tasbih yang kita baca. Okey. So namanya Nabi memberikan satu jalan keluar, daripada masalah yang menimpa orang miskin tadi. Disebabkan mereka tidak ada harta untuk bersedekah. Sedangkan orang kaya punya harta untuk sedekah. Jadi berarti sedekah, dan setiap takbir itu pun sedekah. Allahu akbar, kan? Allahu akbar tu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan tiap-tiap tahmid itu kita baca alhamdulillah, 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 kan? Pun dikira sebagai sedekah. Wa kulli tahlil, kita ajak orang solat, kita ajak orang pergi datang masjid semua, kan? Pun dikirakan sebagai sedekah. Wa nahyi 'anil munkar sedekah, dan kita cegah daripada munkar pun sedekah. Wa fi budu'i ahadikum sedekah, dan pada buduk salah seorang kamu tu adalah sedekah. Apa makna buduk? Kemaluan. Kemaluan lah. Ini farash, para perempuan lah. Dan pada buduk salah seorang itu adalah sedekah.
Qalu, berkatalah mereka itu, ya Rasulullah, ayatina ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun. Adakah salah seorang pada kami ini, apabila kami mendatangkan syahwat kami, wa yakunu lahu fiha ajrun, dan ada baginya pahala, ya Rasulullah. Semaknanya kalau seandainya kita mengadakan hubungan kelamin dengan, adakah baginya itu dosa? Adakah baginya dosa? Wa kadzalika idza da'a bil halal. Bila kamu meletakkan kamu punya benih itu pada benda yang halal, kana lahu ajrun, sudah tentu baginya pahala. Sudah tentu baginya pahala. Nampak? Jadi hadirin tuan, nak tunjuk pada kita tentang luasnya bidang sedekah tu. Luasnya skop sedekah tu luas. Bukan hanya sedekah itu dalam bentuk material. Kerana separuh orang ni dia faham sedekah tu hanya dalam bentuk material saja. Kebendaan. Benda-benda yang hidup pun susah, merempat sana, merempat sini. Tapi tuan-tuan di depan ni saya rasa tak ada yang merempatnya. Semua tu duit banyak kan. Pencen polis, pencen guru, pencen tu, pencen ni, macam-macam pencen lah. Kadang ada 2-3 pencen lah, betul? Ada 2-3 pencen, banyak pencen yang tak habis. Masuk je, keluar tak ada. Tuan, tuan. Masuk dengan setiap tasbih itu ucapkan tu adalah merupakan sedekah. Dan setiap takbir Allahu Akbar tu adalah sedekah. Tiap tahmid alhamdulillah, tahmid ke pujian adalah sedekah. Tiap tahlil la ilaha illallah tu adalah merupakan sedekah. Dan menyuruh dengan ma'ruf pun sedekah, melarang daripada mungkar sedekah, dan pada kemaluan seorang itu adalah pun sedekah. Berkata mereka, ya Rasulullah, adakah salah seorang zina ataupun sejenis dengan zina lah, liwat pun termasuk juga. Lelaki kalau jumpa lelaki takkan nak ikut jalan depan, dia kena ikut jalan belakang. Sekarang ni tengah heboh video tu, tak apalah cerita tu. Berkata Rasulullah, apakah pendapat kamu kalau digunakan benda haram? Adakah dosa atasnya? Maka demikian pula apabila dia menggunakan syahwatnya pada benda yang halal, tuan-tuan, adalah baginya pahala. 40 ni tuan, memang baguslah. Saya bagi 5 bintang. 5 bintang. Wan kalau boleh hafal 40 ni, saya bagi 5 bintang lah. Tapi kalau tak hafal Ustaz, tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita faham makna kan. Faham maknanya, faham pengajarannya, apa bondo yang Nabi nak sampaikan kita, tu tak? Nak apa-apa tak apa-apa kan. Yang hafal innamal amalu binniyat saja. Setiap amalan tu bermula dengan niat. Tu yang hafal, lain tak hafal. Yalah bahasa Arab kan. Baik, sunya tuan-tuan, nilaian hadis. Hadis ini memberi suatu pengertian yang amat bernilai dalam urusan sedekah. Sedekah tidak sahaja dinilai daripada segi kebenaran ataupun harta benda, tetapi nilaiannya meliputi apa sahaja perkataan yang ditetapkan sebagai ucapan suci. Seperti kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Atau kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan sebagainya. Semua yang menjadi sedekah artinya mendapat pahala. Jadi apa maksud semua yang menjadi sedekah itu? Artinya harta atau orang kaya yang beruntung dengan mendapat banyak dari harta yang mereka sedekahkan. Kan? Bayangkanlah sedekah tu, masalul mu'minin la yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih hambatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Perbandingannya, orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah Ta'ala itu bagaikan seperti satu biji benih kan. Satu biji benih yang menumbuhkan. Keadaan ini tuan-tuan mendapat kegelisahan hati hingga mereka memberitahu keadaan itu kepada baginda Nabi SAW. So, maknanya orang miskin datang jumpa Nabi budi luyu ni, nak minta Nabi ni bagi nasihat pada mereka. Nabi sebagai ketua wajib dah bagi nasihat.
Itu juga kalau kita sebagai seorang ketua kan. Kita sebagai seorang ketua, anak buah kita datang minta nasihat, kita kenalah bagi nasihat. Itu tugas sebagai ketua kan. Ni ketua pun tak boleh bagi nasihat, macam mana? Dia bersama macam kau juga dia tu kan. Tak boleh untuk melakukannya. Kerana kami orang-orang yang tidak perhata dalam hal ini, kami merasa yang amat sudah rugi, amat sudah rugi. Jadi kami macam rasa rugi sangatlah. Orang miskin kata, contohnya golongan ahli sufah kan. Kalau pada zaman Nabi itu golongan ahli sufah yang miskin ni, mereka hanya tidur di dalam kawasan masjid tu. Kalau disebutkan dalam hadis itu golongan ahli sufah ni tuan-tuan, kain ni pun kadang-kadang tak buka, tak berhenti. Kain tu je lah dia pakai. Kan berhari kain tu lah. Golongan ahli sufah. Kalau mereka tidur tuan-tuan, kalau ditarik kain tu, kalau tutup kepala maka kaki terdedah. Kalau ditutup kaki, kepala terdedah. Tutup kaki, kepala terdedah. Itulah golongan ahli sufah pada zaman Nabi lah. Lebih kurang ada 70 orang. Kita telah pun melalui kata riadah Ramadan, tarbiyah Ramadan. Dalam bulan Ramadan masing-masing suka cari orang susah kan. Bulan Ramadan kan, tak ada orang susah, saya nak bagi duit ni kan. Kalau tak ada tu minta kat ketua kampung ataupun imam minta lah senarai ni penerima asnaf dia. Saya masih cari tu kan. Habis Ramadan ada tak cari lagi apa nak bagi sedekah. So pergi jumpa orang tu, bagilah sedekah. Kita tahu orang ni susah, kita pun ada senarai nama tu asnaf kan. Kita ada senarai tu, cik lah orang tu. Kalau dia kata tak apalah bang, dia kata dah semua dah, boreh dah banyak dah. Tak habis-habis boreh bulan Ramadan tu. Bulan Ramadan tu banyak pergi boreh. Cukup lah tu bang, kata. Kalau dia kata cukup, okey tu. Kalau dia kata boleh juga gitu kan, tambah lagi, kita bagilah. So maknanya apa pada bulan Ramadan itu, tarbiyah itu, latihan itu kita bawa ke bulan seterusnya. Kemudian tuan-tuan, yang demikian mereka telah berlebih dalam pahala, iaitu satu kelebihan yang tidak menyenangkan hati orang fakir. Jadi orang miskin ni dia rasa tak senang hati tuan-tuan. Dia tengok orang kaya ni duit banyak, rajin pula sedekah tu, dermawan pula. Kalau yang jenis lokek tu kita tak pandang lah benda tu. Ni yang sedekah melainkan dengan harta dengan. Apa yang orang miskin faham sebelum ni, bila sedekah tu mesti dalam bentuk harta. Nampak? Itu yang mereka faham selama ni. Itu yang mereka menyebabkan mereka itu gelisah. Gelisah ataupun comel lah. Comel dengan gelisah habis orang sama kan. Comel. Orang ada benda ni, macam kita nak pergi kedai lah. Pergi kedai, barang dah ambil dah. Barang dah ambil, tak ada duit dia. Malu dulu kan. Cek dah dulu dah. Kentul, kan zaman sekarang kentul pakai cek kan. Tak senggol semua kan. Nak lalu tu pun kena cek dulu, kad dulu. Sampai kereta tak dekat, belakang dah panjang kereta dah ni. Kan dah gelisah, dah menggelisah je tu kan. Macam mana tu? Itu sebabnya bila kita nak melalui satu tempat yang penting, satu tempat yang penting yang kita nak lalu, cek dulu maklumat kita, kad kita, kad kredit kita kan. Tak senggol ke apa kan. Yang lain pun ada. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Baik, kalau ada soalan daripada jemaah sebelum saya tutup ngaji malam ni, ada?